Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini, Cikgu akan sambung semula topik pembelajaran untuk tingkatan 5 di dalam bab 2, 2.2, yaitu Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kamu sudah mempelajari mengenai 2.1, yaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Hari ini kita akan lihat apakah ataupun bagaimana sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan yang ada pada masa sekarang ini. Sebelum itu, topik ini terdapat di dalam buku teks muka surat 25 sehingga 27. Kita lihat pengenalan di sini. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ini sudah bermula sejak tahun 1877 hinggalah tahun 1957. Okey. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara itu dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Maksudnya, ada badan yang akan menggubal undang-undang dalam sesebuah negara. Di negara kita, iaitu Malaysia, badan perundangan tersebut dinamakan sebagai Parlimen. Okey, ingat di sini. Parlimen ini berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang. Okey, salah ejaan sini, cikgu betulkan. Undang. Okey, Okey. Yang mana selain daripada menggubal ataupun membentuk undang-undang negara, ahli parlimen juga memainkan peranan dalam memindah ini maksudnya membuat perubahan terhadap perlembagaan untuk menegakkan kedaulatan negara. So, kita sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa para pemimpin yang sudah berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Di negeri-negeri Selat terdapat Charter of Justice, yaitu undang-undang ini melindungi penduduk yang ada di negeri-negeri Selat. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Okey, ada 4 bahagian yang kita akan lihat. Kalau tidak jelas apa yang cikgu paparkan di sini, kamu boleh lihat dalam buku teks. Ada 4 bagaimana sejarah penggubalan. 4 peristiwa lah kan kita lihat sini. Cikgu copy dari buku teks sahaja. Okey, yang pertama. Pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak telah diadakan pada tahun ini. Yang mana pada ketika itu, mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof. Inilah yang telah menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. So, Majlis Negeri Perak ini berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua negeri di negeri Melayu yang lain. Maksudnya sini kan, negeri Perak itulah yang paling awal sekali yang menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Yaitu, siapa yang gubal undang-undang negeri Perak? Majlis Negeri Perak. Kamu boleh nampak gambar dalam buku teks muka surat 25. Raja Muda Yusof yang duduk di tengah itu bersama-sama dengan Sir Hugh Low. Nah, itu keajaiban dia. Berdiri di depan. Okay. Ini adalah sumber daripada Arsip Negara Malaysia. Kedua, pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat telah digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu pula digubal oleh Majlis Persekutuan. Jadi bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. So, ada 3 perkara di sana kamu kena ingat. Negeri-negeri Selat undang-undangnya digubal oleh Majlis Undangan Negeri.
Okey. Negeri-negeri Melayu Bersekutu, undang-undangnya digubal oleh Majlis Persekutuan. Manakala negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu pula, undang-undangnya digubal oleh Majlis Negeri. Okey. Kenapa? Nanti cikgu akan suruh kamu buat nota supaya kamu boleh ringkaskan dia di sini. Ketiga, pada tahun 1948. Pada tahun ini, kalau kamu ingat, semasa orang-orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union, mereka mencadangkan untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, masa ni belum merdeka lagi, tapi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka, dan Pulau Pinang. Singapura tidak termasuk. Ini kamu sudah sedia maklumkan. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah hal-hal mengenai pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan, dan kewarganegaraan. Boleh lihat gambar dalam buku teks muka surat 26. Ini gambar Raja-Raja Melayu bersama-sama dengan General Sir Gerald Walter Robert Temple. Dia ialah pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Masa ini mereka bermesyuarat mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-25. So, dalam mesyuarat ini, mereka telah mewujudkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang terakhir, pada tahun 1957. Okey, kamu tahu kan 1957 ni tarikh ataupun tahun kemerdekaan bagi semenanjung Tanah Melayu. Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red itu mereka ni bertanggungjawab untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. Yang mana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Okey, banyak pengaruh daripada Britain lah undang-undang ni ya. Perlembagaan ni. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Jadi perlembagaan ini ada 5 perkara terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957. Yang pertama, kerajaan persekutuan yang kukuh. Mesti ada kerajaan persekutuan yang kukuh. Persekutuan itu maksudnya gabungan beberapa buah negeri lah yang ada di Tanah Melayu. Masa tu belum ada Sabah dengan Sarawak. Kedua, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Ketiga, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Keempat, Parlimen hendaklah mengandungi 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan kewarganegaraan yang sama. So, ini adalah intipati yang penting. 5 perkara terma rujukan utama. So, di sebelah tu gambar yang cikgu ambil juga dari buku teks kamu. So, kesimpulannya, dengan sejarah perlembagaan ni, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini kita tahu bahawa perlembagaan ini adalah bermodelkan Westminster. Memandangkan negara kita mempunyai asas sistem perundangan bertulis, maka hal ini banyak membantu negara kita dalam menggubal sebuah perlembagaan bertulis. So, itu sahaja topiknya, pendek sahaja. Cikgu harap kamu boleh ingat sejarah penggubalan ini ada 4 tahap lah. Okey. Pada tahun 1877, 1946, 1948 dan yang terakhir 1957. Itu sahaja
untuk topik 2.2. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa untuk melihat dan mendengar video pengajaran ini. Thank you.